Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل وفض من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, syukur kita pada minggu ini dapat lagi kita bersama-sama untuk meneruskan lagi sembang-sembang santai fardu ain kita insya-Allah bersama sahabat-sahabat bikers kita di HKM Hakim Speed Setia Alam yang kita adakan insya-Allah tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu pukul 10.30 malam insya-Allah ke pukul 11 lah lebih kurang insya-Allah. Jadi untuk tak melengahkan masa lagi, mari kita sambung lagi sambungan bacaan kitab Fardu Ain kita Muniyatul Musalli. Bab solat, bab semayang. Insya-Allah muka surat berapa? 19 ada. Dia tadi terlipat dia berlalu macam ni straight. Muka surat ni 19. Rukun semayang yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Dan keempatnya, yang keempat daripada 13 rukun semayang. Makna semayang ni kalau tak ikut rukun batal. Sama ada semayang tunai di rumah ataupun sembahyang qada ataupun sembahyang sunat ataupun sembahyang jamak ataupun sembahyang qasar ataupun sembahyang Jumaat. Bagi kita abang-abang rider selalu pergi musafir, pergi ride mana-mana berhenti sembahyang. Yang mana kalau sembahyang kita tak ikut rukun, maknanya dapat penat jelah. Sebab itulah kita kena ambil berat ilmu tentang sembahyang supaya sembahyang kita tu betul seperti mana yang disuruh. Maknanya kita buat tu diterima oleh Allah. Jangan kita buat tapi tak diterima oleh Allah. Baik, yang keempatnya iaitu dengan membaca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan rakaat orang yang masbuk. Ulang balik. Wajib kita membaca suratul Fatihah tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat wajib kita membaca suratul Fatihah sebab Fatihah ni adalah rukun sembahyang. Orang panggil rukun qauli. Rukun bacaan. Rukun bacaan. Maknanya kena baca dengan betul lah. Bila sebut rukun bacaan, rukun qauli, kena baca dengan betul. Mesti dengar suara kita. Mesti kena dengar suara kita. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Kena baca bismillah. Kalau di sisi kita mazhab Syafi'i, kan? Sama ada kita sembahyang seorang ataupun jadi makmum ataupun jadi imam mesti baca Bismillahirrahmanirrahim mesti. Tak boleh tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan mazhab kita Syafi'i. Itu Hanafi yang balik. Melainkan bagi rakaat orang yang masbuk. Hari itu kita dah bagi tahu apa makna makmum masbuk. Hai Abang Yus. Abang Yus. Abang Yus tengok insya-Allah. Waalaikumsalam. Abang Yus tengok situ. Lutut. Lutut kasih. Abang nak pesan jaga lutut katanya. Baik, kita ulang balik hari itu masalah makmum masbuk muwafiq. Bila kita sembahyang jemaah, makna secara dengan sendirinya kita akan tergolong menjadi salah satu daripada dua jenis makmum. Sama ada makmum yang masbuk ataupun makmum yang muwafiq.
Makmum masbuk ataupun muwafiq. Maknanya dengan tidak boleh kita nak niatkan. Dia jadi dengan sendiri. Bergantung kepada keadaan kita bagaimana. Okey? Masbuk dan muwafiq. Okey, kita terangkan dulu masalah makmum yang masbuk. Ulang ni sekali. Makmum masbuk ni ialah makmum yang tidak mendapat masa membaca Fatihah sewaktu Tok Imam sedang berdiri. Sewaktu Tok Imam sedang berdiri, kita sebagai makmum tidak dapat masa membaca Fatihah. Peruntukan masa membaca Fatihah tu kita tak dapat. Berapa peruntukan masanya? Jangka masa yang dimaksudkan tu. Maknanya jangka masa yang dimaksudkan tu membaca surah Al-Fatihah secara pertengahan. Maknanya bukan laju sangat, bukan perlahan sangat. Lebih kurang dalam 40 saat, 45 saat, lebih kurang begitulah. Maknanya sebelum dia baca surah. Okey, bila mula nak dikira tu, selepas daripada sempurna takbiratul ihram kita. Kita sebagai makmum, tak kisah kita masuk cepat ke, kita masuk lambat ke, kita masuk dulu ke, kita masuk kemudian ke, yang nak dikira mendapat masa ataupun tidak tu selepas sempurna daripada takbiratul ihram. Contohlah abang Nas jadi imam. Saya datang lambat sikit ataupun lambat banyak. Saya duduk di kolah tadi main dulu, main air dulu, saya ukok 2-3 batang kan. Lepas tu saya pun masuk. Saya pun Allahu Akbar. Maknanya bermula daripada Allahu Akbar, selepas daripada sempurnanya takbiratul ihram saya tadi, di saat daripada situlah dikira adakah saya mendapat 40 saat tadi ataupun tidak. Jangka masa pertengahan Fatihah tadi 40 ataupun 45 saat. Seandainya saya mendapat 40 saat tadi, Tok Imam masih berdiri lagi, Abang Nah masih berdiri lagi, saya dapat 40 saat tu. Maknanya di sini namanya, saya sekarang ni namanya makmum yang muwafiq. Muwafiq ni makna mendapat masa membaca Fatihah. Yang sempat. Makna saya dapat masa untuk saya mendapat kesempatan masa untuk membaca Fatihah sedang Tok Imam sedang berdiri. Bila habis waktu tu? Bila Tok Imam rukuk. Makna bila Tok Imam rukuk aja, situ yang dikirakan kita dapat ataupun tidak tadi. Mulanya takbiratul ihram kita, dia punya sakatan dia waktu Tok Imam turun rukuk. So kalau maknanya kalau dia dah rukuk kita pun dah settle, maknanya kita dapat lah. Maknanya kalau Tok Imam rukuk, kita dah settle lah. Kita dapat masa, maknanya kita makmum yang masbuk. Kita makmum yang muwafiq. Okey, bila kita dah makmum muwafiq, kita kena ingat kita wajib habiskan Fatihah. Walaupun Tok Imam rukuk, kita wajib habiskan Fatihah kita. Tok Imam i'tidal kita tak boleh ikut, Tok Imam sujud kita tak boleh ikut lagi. Kita diberi kelonggaran ketinggalan daripada Tok Imam 3 rukun yang panjang-panjang. Maknanya Tok Imam rukuk masih lagi kita dibenarkan membaca Fatihah. Tok Imam i'tidal, Tok Imam sujud yang pertama masih lagi kita diberi kebenaran membaca Fatihah. Tok Imam duduk antara 2 sujud, Tok Imam sujud yang kedua. Maknanya sampai setakat tu. Untuk mudah-mudah kita nak faham, sampai Tok Imam sujud yang kedua tu pastikan Fatihah kita dah habis. Sebab tadi kita ni namanya makmum yang muwafiq. Kita dah dapat masa. Dah dapat masa. Oleh kerana dapat masa tu, sebab itulah wajib kita habiskan Fatihah kita, sebab dah dapat masa. Jadi bila Tok Imam tu rukuk sujud yang kedua tu, contohnya saya ni tadi belum habis lagi membaca Fatihah, saya diberi 2 pilihan. Sama ada saya mengabaikan saya punya Fatihah tadi, contoh saya baru sampai ihdinas siratal mustaqim, Tok Imam dah sujud dah kedua, maknanya saya abaikan ihdinas siratal mustaqim tu, selebihnya saya abaikan dan saya cepat-cepat mengikut Tok Imam di dalam sujud yang kedua. Kejar dia. Maknanya terus sujud. Tak payah rukuk. Tak payah rukuk, tak payah i'tidal. Maknanya seolah-olah macam kita baru masuk sembahyang. Seolah-olahnya macam kita baru masuk sembahyang. Jadi rakaat tu tidak dikira bagi diri kita. Rakaat tu tidak dikira bagi diri kita. Itu. Pahala jemaah dapat. Pahala jemaah dapat, cuma rakaat tu tak dikira sebab kita tak dapat menghabiskan Fatihah tadi sedangkan masa dah diberi. Okey, lepas tu ataupun pilihan yang kedua, kita niat mufarakah daripada Tok Imam. Maknanya kita memutuskan niat menjadi makmum. Contoh Abang Nas dah sujud yang kedua, saya masih lagi tak habis Fatihah, saya pun niatkan dalam hati, maknanya saya bukan lagi makmum kepada Abang Nas. Maka di sini saya dah sembahyang seorang dah. Dikira saya sembahyang seorang. Pahala jemaah tetap saya dapat tadi, tapi tidak sama seperti saya dapat mengikut daripada awal sampai habis nanti.
Okey, sekarang ni oleh kerana saya dah niat mufarakah, saya kena selesaikan sembahyang saya sendiri. Saya baca Fatihah saya sendiri, saya baca surah saya sendiri dan meneruskan sampai habis sembahyang saya dengan sendiri. Dia bercerai kan. Maknanya sebab saya dah mufarakah dengan tok imam nak cakap. Ini namanya makmum yang muwafiq, dapat masa. Okey, kalau makmum yang masbuk, makna makmum masbuk ni masa yang tak dapat masa membaca Fatihah tu. Tak dapat. Saya tak dapat masa tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab boleh jadi saya dah memang masuk semayang tadi dah memang lambat sangat-sangat. Kebetulan tok imam pun dah nak rukuk, ataupun saya masuk awal sama dengan tok imam takbir, saya pun takbir. Tapi oleh kerana imam tadi dia membaca dengan cepat, contohnya doa iftitah imam tak baca. Kemudian imam baca Fatihah senafas. Lepas tu surah pula imam tak nak baca. Maknanya memang cepatlah tok imam tu berdiri, boleh jadi dalam 15 saat, 20 saat dia dah rukuk dah. Kan? Jadi saya tadi contoh tok imam takbir, saya pun takbir Allahu akbar. Baru saya dapat masa dalam kata 15 saat tok imam rukuk dah. Jadi sekarang ni adakah saya mendapat masa membaca Fatihah? Tak dapat. Saya baru dapat 20 saat. Contohnya. Jadi sekarang ni namanya saya ni makmum yang masbuk. Bila makmum masbuk, tidak wajib membaca Fatihah melainkan qadar yang saya sempat saja tadi. Mana contohnya saya tadi baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Tu imam dah rukuk dah. Saya cepat-cepat. Kewajipan saya sekarang bukan menghabiskan Fatihah, tapi kewajipan saya sekarang mendapatkan tumakninah dengan tu imam di dalam rukuk tu. Saya kena cepat-cepat rukuk, dapatkan tumakninah, makna berhenti seketika bersama-sama tu imam dalam rukuk. Sebelum dia naik. Sebelum tu imam i'tidal. Dah tu macam mana Fatihah saya yang selebihnya? Ihdinas sirah je tadi. Selebihnya ditanggung oleh tu So kita dapat lah. Rakaat tu kita dapat. Mana rakaat tu kita dapat dengan sebab apa kita dapat? Sebab dapat tumakninah dengan tu sama. Dapat tumakninah dengan tu imam. Habis. Kemudian satu lagi tak tanya kan. Kadang-kadang kita punya rakaat bercanggah. Rakaat pertama sampai dah rakaat kedua. So kadang tak, maknanya antara dua sujud kita punya apa? Ayat awal kita dah jadi 2 kali. So macam ni kira tu. Kita kena ikut baca follow kita juga. wajib mengikut perbuatan tok imam. Walaupun dah 2 contoh tok imam masa kita datang sembahyang tu tok imam rakaat kedua. Dah rakaat Kan? Kita baru rakaat pertama. Dia rakaat kedua dah. Maknanya bila nanti kan bila duduk turun bawah, maknanya lepas sujud yang kedua dia duduk tahiyat awal, betul? Kita ni wajib juga duduk kerana duduk tadi tu kerana mengikut tu itu bukan tahiyat kita. Itu bukan tahiyat awal. Baca juga. Baca juga. Wajib kita ikut. Kita buat benda tu cuma tak pasti benda tu. Tak kita tahu tapi macam hukum ni wajib kita ikut. Kita sebagai makmum wajib mengikut perbuatan tu imam selagi perbuatan tu imam tu perbuatan yang tidak membatalkan sembahyang. Wajib kita kena ikut. Walaupun contoh macam sujud sahwi, kan? Kita tak ada apa-apa masalah. Yang bermasalahnya pada tok imam. Bila tok imam sujud sahwi, wajib kena ikut. Kita kena ikut lah. Wajib kita kena ikut. Pada yang tahu, yang tak tahu pelik dia. Itu yang masalah. Sujud balik. Dah habis ni. Kalau tok imam tak sujud? Kalau tok imam tak sujud, kalau dalam bab sujud sahwi ni, kalau tok imam tak sujud, maknanya kita sunat sujud. Sunat kita sendiri yang buat. Kita makna tapi selepas daripada salam tok imam Dah salam boleh sujud je. Yang kelimanya, rukuk sekurang-kurangnya tunduk sekira-kira sampai 2 tangan. Ni pun dah sudah ni minggu lepas ni, rukuk kan. Yang keenamnya i'tidal. Makna jikalau sembahyang sunat sekalipun sembahyang sunat, i'tidal ni wajib. I'tidal ni rukun. Sami Allahu liman hamidah tu. Yang angkat tangan tu sunat hai'ah je. Yang angkat tangan, mengangkat tangan ni namanya sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Makna kalau tak angkat tangan pun tak ada masalah. Kalau tak membaca Sami Allahu liman hamidah pun tidak membatalkan sembahyang. Tapi hukumnya makruh. Kita sebagai makmum kena baca juga Sami Allahu liman hamidah. Sunat kita baca. Rabbana Rabbana lakal hamdu. Yang keenamnya i'tidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun iaitu kembali kepada qiyam seperti dahulunya dengan tumakninah. Jadi Sami Allahu liman hamidah kena berdiri betul. Jangan kita Sami Allahu liman hamidah tangan kita masih lagi berhayun. Makna tak berhenti, makna anggota kita tak ada tumakninah. Kalau begitu, tumakninah ni makna berhenti seketika anggota besar kita tu.
Dan yang ketujuhnya, maknanya kalau kita i'tidal dengan tidak ada tumakninah, batal lah sembahyang kita. Batal sembahyang kita. Walaupun sembahyang sunat. Batal lah sembahyang sunat kita itu. Contoh sembahyang sunat kita buat laju-laju, tak ada tumakninah, batal lah sembahyang. Sebab yang dikatakan sunat tu hukum menunaikan tu. Hukum melaksanakan sembahyang tu sunat. Bukan bererti bila sembahyang sunat sebahagian daripada dahinya dan suku ataupun jari dua kakinya pada kota sujud kita tu berada di tempat sujud. Lapikkan dahi kita ni dengan sesuai, rambut kita tu belah tepi sebahagian tempat sujud. Itu tak apa. Tangan tencur ke atas. Ni sampai dalam sembahyang pun pakai kopiah macam tersongkok macam sah sujud. Kemudian menggesel, tak disuruh menggesel, disuruh memberatkan kepala. Syaitan ni nanti akan timbulnya riak kita dalam ibadat. Seperti sembahyang contoh. Kalau kita tenang ni, waktu mula-mula mengaji dulu kan. Nanti kau tunjuk itu salah kita. Itu jangan. Kadang-kadang dia macam ni. Umur dah 56 Macam ni pula. 61 daripada kiri kanan pun tak apa. Ulama, hidung ni sembahyang takosi ke pastikan angkatkan kedua tangan. Aturan pak tangan tak dapatlah sunnah tu, makna yang diajar dalam kitab kepala dulu Idal. tidak, nanti orang jadi sembahyang berkata-kata bila nak sudah. Ni orang panggil Tu dia orang cakap belaga bahu kan. makna Ini pasal sempit. contoh sebab tu kalau depan